Okey. Okey, selamat sejahtera semua ya. Okey, cikgu hari ini akan sambung juga untuk bab ke-11, daya dan gerakan. Okey, murid-murid sekalian, sebelum cikgu mulakan kelas hari ini, cikgu telah memberikan satu tugasan kepada anda, meminta supaya semua menonton satu video okey, untuk menguji atau mengukur. Menguji dan mengukur di sini pun ada beza kat sini istilah dia, tapi yang penting mengukur okey, hal laju dan pecutan. Hal laju dan pecutan di dalam makmal. Jadi eksperimen yang dibuat oleh Cikgu Helmi, bukan saya lah, Cikgu Helmi di YouTube. Okay. Dia punya link Cikgu telah berikan dalam grup, diminta supaya ambilkan masa tonton walaupun tidak panjang, seminit 41 saat saja. Okey. Jadi imbasan kembali ya kepada apa yang kita telah belajar minggu lepas. Minggu lepas kita telah menyentuh beberapa kata kunci untuk bab ni. Bermula dengan sesaran. Kalau ingatlah sesaran, kita diminta bezakan sesaran dengan jarak. Adakah tak mereka sama? Kalau kamu kata sama dari segi apa? Ya, dia sama dari segi ni. Beza dia adalah antara jarak ialah macam mana pergerakan yang maksudnya kamu ikut pergerakan yang boleh dilakukan. Manakala sesaran adalah menggunakan jarak yang paling pendek walaupun dia merujuk kepada kita melintas kawasan yang terlarang. Tapi itu cerita lain. Kita pun tak nak cakap banyak. Yang beza dia sesaran dan jarak. Kita juga telah belajar beza antara hal laju dan laju. Hal laju dan laju pun sama dari segi unit. Tapi hal laju dia ada konsep iaitu arah positif dan negatif menunjukkan kepada arah gerakan objek tersebut. Kita juga menyentuh untuk pecutan. Murid-murid sekalian, pecutan. Jadi bolehkah kita membuat satu eksperimen? Fokus kita hari ini kita tengok bolehkah kita buat satu eksperimen di dalam amal untuk mengukur hal laju dan pecutan objek supaya untuk membuktikan perkara ini adalah benar dan boleh kita membuat macam mana kata kajian sama ada benda itu tengah bergerak dengan hal laju purata yang sama atau memecut ataupun menyapecut. Cikgu, apa itu memecut, apa itu menyapecut? Memecut ibarat sebagai hak laju menjadi lebih cepat dalam satu tempoh tertentu. Mungkin dia mula dengan hak laju 1 meter per saat, pada akhir dia menjadi 10 meter per saat. 1 meter per saat menjadi 10 meter per saat. Maksudnya hak laju bertambah. Kita panggil keadaan tersebut sebagai memecut. Manakala kalau satu objek yang bergerak dengan hak laju 10 meter per saat pada awal, lepas tu pada akhir dia menjadi mungkin berhenti ataupun menjadi kurang 1 meter per saat, 10 menjadi 1 ataupun kita terus kata berhenti. Maksudnya objek itu, ya cikgu saya tahu break, tapi cikgu tak nak istilah break di sini sebut. Kita panggil nyapecut. Nyapecut sehingga dia berhenti. Jadi seperti yang dipaparkan pada skrin, murid-murid yang sekalian tolong tengok pada skrin. Kalau anda ada buku teks digital, anda boleh terus merujuk pada buku surat 232. 232. Jadi kita fokuskan, ada rujuk kepada macam mana kita nak mengukur atau menentukan hak laju dan pecutan objek di dalam amal. Jadi konsep yang paling penting istilah dia ialah menggunakan jangka masa detik. Jangka masa detik. Jangka masa detik merupakan satu alat di mana ibarat satu kotak di mana dalamnya akan ada satu alat yang halus akan membuat titik demi titik di atas pita. Pita kalau dalam English tape lah, di atas satu kertas yang kecil seperti yang kamu nampak di dalam Baraja 11.9. Pita detik. Maksudnya dia macam satu pita. Pernah tengok telephone tape tak? Ataupun pita
mendekat tu, ya, dia saiz lebih kurang sama macam tu, tapi dia berwarna macam dia kertas berwarna putih. Jadi jangka masa detik akan lukiskan ataupun akan meletakkan titik dan titik ke atasnya. Dan anda perlu faham di sini, tengok pada skrin, jangka masa detik bergetar 50 getaran sesaat. Maksud dia, dalam satu saat dia boleh membuat 50 titik. Okey, kita juga panggilkan 50 getaran sesaat ini sebagai 50 Hz frekuensi dia. Jadi, satu detik rujuk kepada apa? Murid-murid, satu detik tengok dalam skrin ialah sela masa di antara dua titik berturutan pada pita detik. Saya ulang, satu detik rujuk kepada sela masa di antara dua titik berturutan pada pita detik. Maka, satu detik mewakili 1/50 saat ataupun kita panggil 0.02 saat. Cikgu, boleh bagi saya gambaran apa yang cikgu nak cerita? Maksud cikgu sekarang adalah antara dua detik ini, tak kira jarak ke tidak, kita takkan jarak. Kita sekarang tengok masa. Berapa masa yang diambil untuk jangka masa detik untuk letak 2 detik. Okey? Bukan 2 detik. Letak 2 titik untuk menjadi 1 detik. Letak 2 titik itu. Selang masa untuk antara 2 titik atau kita panggil 1 detik ini adalah 0.02 saat. 1 saat dah kira cepat. Ini 0.02 atau 1/50 saat. Maksud dia, kalau dalam 1 saat kamu boleh buat satu tumbukan, andai kata sesaat kamu boleh membuat satu tumbukan ke depan sesaat. Bayangkan kamu sekarang perlu membuat 50 tumbukan pada 1 saat. Laju ke tak? Laju ke tak? Okey, ini yang perlu anda fikir. Jadi, pita detik ini, jangka masa detik ini boleh meletakkan 50 detik di atas pita detik, di atas titik tersebut. Jadi, sebelum kita nak pergi dalam eksperimen itu, kita contoh tengok pada gambar raja yang diberikan atau soalan yang diberikan pada skrin anda sekarang. Okey, hal laju untuk pita detik yang mempunyai 5 detik. Baik, sekalian. 5 detik ada berapa titik di situ? Ada 6. Tapi kita akan ambil kira dia sebagai 5 detik. Macam mana kita nak kira? Kita ambil jarak ataupun panjang pita detik. Okey. Kalau tengok saya 5 detik diambil sebagai 10 cm. Cikgu, kenapa dia gunakan sesaran? Okey. Sesaran, sekali lagi, adalah jarak yang paling pendek antara dua tempat. Jadi kalau kat sini kita ambil kiri dan kanan. Paling pendek iaitu 10 cm. Kita tak gunakan jarak. Maksudnya kalau jarak kita mungkin kata gerak atas dan bawah. Tak. Kita sekarang fokus jam-jam itu dari kiri ke kanan 10 cm. Jadi apakah had laju dia? Ada 5 detik. Bukan 6 titik ya. 6 titik itu betul. Tapi kalau 6 detik salah. 5 detik. Kita akan ambil 5 detik. Darab dengan 0.02. Dapatlah 0.1 saat. Maksud dia, untuk jangka masa detik meletakkan 6 titik di atas ni, dia telah menggunakan 0.1 saat. Maksudnya 0.1 saat untuk dia melengkapkan satu jenis. Kita apa? Jadi ini adalah dia punya masa. Apakah hal laju dia? Hal laju dia adalah ambil 10 cm bahagi dengan 0.1 saat. Jadi kita dapatlah 100 cm per saat. Diibaratkan objek itu bergerak 100 cm untuk seketika dalam saat. Cikgu saya tak boleh bayang. Maksudnya dalam 1 cm objek itu telah bergerak 1 meter. 1 cm sama dengan 1 meter. Laju ke tak laju? Jadi ini yang kita perlu fikir. 100 cm per saat. Maksud satu saat dia bergerak 100 cm. Kalau saya nak buat larian ke atas lantai pun, itulah dia punya pergerakan yang berlaku dan had laju 100 cm per saat. Pergerakan yang berlaku dan had laju 100 cm per saat. Jadi, bagaimana kita dapat membuat ukuran di atas pita detik untuk menentukan had laju, sesaran dan pecutan. Menentukan had laju, sesaran
dan pecutan bagi satu objek yang bergerak. Mari kita jalani aktiviti 11.2. Muka surat berapa ini adik-adik? Muka surat 232. Jadi benda ini telah ditunjukkan dalam YouTube tersebut. YouTube itu murid-murid, yang bergerak ialah troli. Troli ini yang bergerak. Landasan itu berdasarkan kepada apa yang kamu nak belajar. Kalau kamu nak belajar untuk pecutan, kamu akan letakkan landasan tersebut pada kecerunan. Kecerunan yang lebih cerun. Maksudnya, kamu akan faham bahawa kalau diberikan dua keadaan, satu ialah landasan macam ni, satu ialah landasan macam ni. Di mana troli bergerak atasnya, troli. Rasanya mana satu yang akan bergerak dengan lebih cepat? Kalau diberikan A dan B. Logiknya ialah B. Pandai. B yang akan bergerak dengan lebih pantas sebab dia lebih cerun. Okey, tapi kita tak nak sebut apa-apa. Landasan itu nanti kita akan, kalau kita akan ubah berdasarkan kepada kehendak kita. Dan kita telah diberikan pengenalan mengenai jangka masa detik. Murid-murid sekalian, jangka masa detik ni. Inilah alat yang cikgu cakap kotak, di mana dia ada satu alat kecil di dalamnya yang akan meletakkan titik demi titik di atas pita detik. Jadi apabila troli bergerak, pita detik ini akan ditarik. Jadi dia akan ditarik. Dan apabila ditarik, jangka masa detik ini yang akan meletakkan titik di atas pita detik, dan di situlah kita akan dapatkan pita detik yang bertitik dan ada detik-detiknya untuk kita membuat kiraan ke atas had laju troli tersebut. Jadi antaranya, kalau kita tengok, susunkan alat raja seperti yang ditunjukkan, lepas tu hidupkan jangka masa detik elektrik dan biarkan troli itu bergerak menuruni landasan. Kumpulkan pita detik. Jadi kita dapat ni. Biasanya kita akan membuat kajian berdasarkan kepada 10 detik ataupun selang 5 detik. Tapi tengoklah kehendak soalan juga ataupun kehendak keadaan. Jadi kita akan nampak, contohnya kita dapat satu pita detik hasil seperti ini. Tengok kat sini cikgu dah buatkan dalam merah. Okey cikgu, saya nampak arah gerakan. Jadi, saya juga nampak, maksudnya apabila gerak, titik itu dari rapat jadi makin jauh. Jadi rapat, dari rapat jadi makin jauh. Jadi apa yang dia nak ceritakan? Kalau saya gunakan dalam istilah macam ni. Kalau kita senangkan cakap macam ni dalam gambar raja kita, maksud dia ada sesuatu berlaku. Apa dia? Kalau anda boleh sebut istilah itu dah betul, anda dah mula faham. Maksud dia, troli itu sedang memecut. Dari hal laju, tengok jarak dia pendek masa hal laju dia perlahan. Dari hal laju makin jauh, maksudnya dia punya detik sama. Masa ambil untuk setiap detik 0.02 saat. Tapi jarak dia jauh, maksud dia hal laju dia makin pantas, makin laju. Okey, jadi biasanya apabila kita buat eksperimen dengan jangka masa detik, kita akan potong pita detik kepada 5 jalur. Okey, 5 jalur. Dan setiap satu jalur bergantung dalam kita punya buku teks ni dia kata mempunyai 10 detik. Setiap jatuh jalur mempunyai 10 detik. Dan tampakkan secara saling bersebelahan. Jadi kamu tengok, murid-murid sekali, kalau anda tengok pada carta pita detik yang kita buat, bermula dari 1 hingga ke 5. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa ya. Jadi 10 detik, setiap satu ni 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Jadi, hal laju itu dikira sebagai sasaran bagi dia masa. Jadi, panjang pita detik untuk setiap 10 detik. Okey, panjang
bahagikan dengan masa untuk 10 detik. Masa untuk 1 detik ialah 0.02 saat. Ini adalah benda yang telah tetap berdasar. Sebenarnya kita boleh tetapkan pada mesin jangka detik tersebut. Okey, tapi kita anggapkan soalan ini rujuk kepada 1 detik 0.02 saat. Jadi setiap pita itu telah menggunakan 0.2 saat. Sebab 1 detik, jadi 10 detik merujuk kepada 0.2 saat. Jadi apakah had laju pita detik yang pertama? Apakah had laju pita detik kelima? Jadi benda ini anda perlu buat kiraan yang ringkas. Jadi ambil senang. Jadi yang pertama ialah 6 cm. Sentimeter baca 6 cm. 6 cm. Pita yang kelima ialah 10 cm. Andai kata kita merujuk kepada carta ini. Jadi yang satu ialah 6, 10. Jadi apakah had laju dia? Jadi had laju dia adalah 6 bahagi 0.2. Dapatlah 6 bahagi 0.2. Dapatlah 30 cm per saat. Okey. Untuk ini 10 bahagi 0.2 dapatlah 50 cm per saat. Cikgu, saya nampak 30 bertambah menjadi 50. 30 meningkat bertambah menjadi 50. Okey? Kita ambil lah. Okey? Jadi kalau anda tengok sini. Kita pun catat had laju dia 30, 50. Apakah selang masa untuk mereka bertambah menjadi 50 ni? Jadi kita pun tengok kat sini. Apakah selang masa? Murid-murid, selang masa dari pita detik 1 ke pita detik 5. Okey? Sebab ada 5, dan 5 tolak 1 darab dengan 0.2. Okey, sebab kita kira sekarang, maksud dia selang masa dia bukan darab dengan 5 terus ya. Jadi di sini perlu faham kenapa dia tolak 1. Sebab yang pertama itu, pita detik pertama itu, kita tak kirakan masa untuk dia bergerak. Itu adalah had laju, kita dah kira dah. Dari situ berubah ke pita kelima. Jadi 5 tolak 1 darab 0.2. Jadi di sini adalah ada 5 pita detik tolak 1 darab 0.2. Jadi dapatlah berapa semua? 0.8 saat. Okey. Jadi di sini adalah macam mana kita nak kira dia punya pecutan. Ambil had laju akhir ini ialah V. Had laju awal ialah U. Okey. Had laju akhir tolak dengan had laju awal bahagikan dengan selang masa. Di sini adalah 50 tolak 30 bahagi dengan 0.8. Okey, dapatlah berapa di sini? Murid-murid sekalian dapat berapa? Okey, saya berikan masa sedikit anda fikirkan. Jadi, kamu akan cakap, cikgu, saya tahu. Dapatlah 25. Kalau kat atas meter per saat itu adalah had laju. Jadi, bawah ini pun saat masa, jadi dia akan per saat. Dia juga boleh disamakan sebagai 20 meter per saat kuasa 2. Bukan saya guna maksudnya sekarang unit itu walaupun sebenarnya kamu baca macam lain sebenarnya maksud dia sama. Okey? Harap. Jadi apakah yang dapat diperhatikan pada pita detik? Jadi kita nampak bahawa had laju yang diwakili oleh setiap pita detik. Okey? Jadi adakah panjang setiap jalur 10 detik sama? Kalau tak sama, kita berlakunya pecutan. Cikgu ulang, berlakunya pecutan.
Kalau semua detik itu sama, maksud dia had laju itu sama. Okey, jadi sekali lagi, adakah panjang setiap jarum seperti ini untuk kita punya eksperimen ini sama? Jawapan dia tidak. Jadi apakah penerangan, inference, apakah kesimpulan awal yang kamu boleh buat? Ya, maksudnya teori itu memecut. Apa maksudnya memecut cikgu? Maksudnya had laju dia bertambah. Memecut. Okey? Had laju bertambah dalam selang masa yang ditentukan. Had laju bertambah. Jadi, di sinilah anda perlu faham apakah jenis gerakan linear yang ada, murid-murid sekalian. Kalau setiap detik itu mempunyai jarak yang seragam. Jarak antara titik kita panggil detik. Kalau anda tak faham lagi detik. Jarak antara titik seragam. Kita panggil sebagai hal laju seragam. Boleh faham? Okey. Kalau arah gerakan dia ke kanan, teori bergerakan. Jadi Peter itu sebenarnya kita nak baca. Kita akan baca dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri untuk Peter. Maksudnya hal laju awal ni kalau kita tengok berbanding dengan hal laju belakang. Okey, jarak pendek dan jarak panjang hal laju bertambah. Jadi itu bermaksud bahawa kalau mereka bertambah secara seragam, maksud dia hal laju bertambah secara seragam, pecutan seragam. Pecutan berlaku. Kalau dia bergerak laju awal, dia jauh kan, lepas tu menjadi pendek, maksud dia jarak berkurang. Secara seragam, maksudnya nya pecut seragam berlaku. Nya pecut. Maksudnya dia hal laju menjadi makin perlahan dan kalau jarak antara dua titik berlawan tidak seragam. Jarak panjang, belakang pendek, nya pecut di tengah-tengah kejap panjang, kejap pendek. Kejap panjang, hal laju dia tidak seragam. Apa yang boleh menyebabkan hal laju itu tidak seragam? Mungkin permukaan jalan truk itu tidak sekata ataupun tidak licin, ada halangan. Jadi dia terlanggar, lepas tu dia bergerak cepat balik. Jadi itu adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan hal laju tidak seragam. Okey, jadi dalam soalan yang PAK 21 ni kalau aktiviti 11.3, anda diberikan di bawah 3 gerakan pita detik bagi 3 gerakan objek yang berbeza. Okey, ada A, ada B, ada C. Jadi, cikgu minta supaya semua budak ataupun murid-murid, nak kata budak salah ni. Okey, semua murid supaya fokuskan nanti ini pada muka surat keberapa ni? Surat ke-34. Okey, bacakan pita detik yang diberikan dalam A, B dan C. Bincangkan jenis gerakan, hal laju dan pecutan. Cikgu akan berikan jawapan nanti di dalam WhatsApp secara bertulis. Yang penting sekarang anda cuba jawab. Okey, kalau anda tengok, cikgu nampak macam seragam. Tak, sebenarnya jarak dia kejap panjang. Lepas itu kejap pendek, panjang, pendek. Jadi macam kata, adakah tadi hal laju seragam? Tak. Manakala kalau anda tengok kat sini, A itu kalau hal laju tak seragam, bagaimana dengan P pula? Perlu berhati-hati Cikgu, saya nampak ini adalah nya pecut, tapi jangan lupa arah gerakan. Maksudnya Peter bergerak sini, kita akan baca ini sebagai satu, ini sebagai hujung. 2, 3, 4. Ini baru yang hujung. Maksud dia sekarang kalau ikut arah gerakan, ini sebenarnya tengah memecut, pecut. Hak laju bertambah untuk B. Okey? Manakala untuk C pula, C ini, okey, kalau kita nak tengok detik-detik itu pening, tadi kita ambil sekaligus daripada sebab arah gerakan dia kat sini,
Jadi dia dari 10 menjadi 4. Dari 10 menjadi 4. Okey? Jadi macam mana? Apakah jawapan yang rasa kamu boleh bagi pada cikgu? Jadi kamu boleh cakap itu adalah had laju bertambah ke berkurang? Ya. Jawapan dia adalah had laju. Ya. Tengok had laju ni dia panjang. Jadi di had laju cepat menjadi perlahan. Had laju berkurang. Okey, ini adalah nya pecut. Sebab arah gerakan berbeza. Jadi yang sini memecut walaupun dia sama ya. Kalau tengok dari kanan ke kiri sama, besar kecil. Tapi sebab arah gerakan troli itu. Jadi perlu berhati-hati ketika anda baca soalan ni. Jadi sila jawab untuk soalan praktis formatif. Aku minta supaya anda buatkan praktis formatif. Okey, pada muka surat 234. Okey. Nanti Cikgu akan bagikan link. Cikgu akan bagikan link supaya anda tuliskan jawapan di dalamnya mengikut cara kamu. Dan ingat, jawapan anda itu dikira kehadiran. Minta buat je praktis formatif 11.1 pada muka surat 234. Jadi, sebenarnya kenapa kita nak belajar benda ni semua? Dia dikaitkan kepada perkara yang seterusnya, iaitu graf gerakan linear. Graf gerakan linear. Graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan data, nanti kita akan belajar sekarang. Okey. Iaitu menyampaikan maklumat data tentang sesuatu gerakan. Okey. Di mana ada dua jenis graf yang kamu perlu tahu, iaitu graf sesaran masa dan graf had laju dan masa. Okey, pendekkan kata. Pendekkan kata. Bermula dengan graf sesaran masa. Jadi, kalau kita tengok dalam gambar raja ni, cikgu saya tak faham lah. Yang kamu perlu faham adalah, objek itu bergerak dari satu destinasi, andai kata O, dia bergerak. Okey, bergerak ke tempat A yang jarak dia ialah 50 meter. Jarak dia 50 meter. Jadi cikgu, apa yang berlaku antara A dan B ni? A dan B 50 meter dia tak gerak sebab dia guna istilah sesaran ya. Dia dah gunakan perkataan jarak. Jadi jarak dia B dari O sama iaitu 50. Maksud dia berada di tempat yang sama singgah. Okey. Untuk tempoh masa di sini yang berbeza iaitu 8 tolak 2 iaitu 6 saat dia singgah di satu tempat. Okey. Maksud dari A ke dan B ke B ni ada tempat yang sama. Dia singgah di situ selama 6 saat. O bergerak, maksud dari O bergerak ke A ni dalam 2 saat. Jadi di A itu dia singgah. Jadi cikgu, kenapa dia tak gunakan A? Sebab dia nak menyatakan titik di sini. Maksudnya A dan B ini lebih kepada rujukan titik di atas graf. Okey, kalau anda nak fahamkan konsep ini, senang je. Kalau ini adalah rumah. Murid-murid sekarang ini adalah rumah. Okey, rumah yang bernama O. Jadi, orang itu bergerak ke destinasi dia. 50 meter. Jadi, kamu kata A kan? Cikgu guna X sekarang. Yang ini yang kata, jadi dia dari A ke B itu berada di tempat X. Di tempat X. Tempat yang bernama X. Jadi, dia bergerak dari O, rumah O ni ke X ni. Cikgu ulang yang X lah. Cikgu mungkin nak nampakkan anda tak faham. Okey. Jadi, rumah ini adalah X. Jadi, pergerakan itu mengambil 2 saat. Tetapi dia singgah di sini selama 6 saat.
buat apa? Tak payah tanya lah. Jadi itu ada up to your imagination. Imajinasi, fikir apa yang berlaku. Jadi lepas 6 saat, dia bergerak ke 100 meter. Tempat 100 meter dari O. Jadi dia akan bergerak lagi ke tempat yang baru. Orang itu bergerak. Letaklah Y, anda kata Y. Berapa meter? 50 meter. Sebab gambar aja tak cukup tempat. Sepatutnya dia letak pada satu arah yang sama. Okey. Jadi menjadikan jumlah sasaran yang ada ialah 100 meter. Jadi di situ pula okey. Bergerak berapa lama? Kalau 2 saat awal dari tempat O ke tempat yang cikgu lukis X ini, dan X ke Y guna berapa masa? 12 tolak 8. Okey, jadi dia guna 4 saat untuk sampai ke Y. Dan dari Y ini, dia tak singgah lama. Murid-murid yang saya hormati ya, dia tak singgah lama. Cikgu pun tak nak buang masa ya, jadi cikgu nak haramkan yang graf sesaran hari ini. Paling tidak graf sesaran ini anda perlu mahir. Jadi dia dari sini terus kembali. Cikgu gunakan pen biru sekarang daripada Y ke X, daripada X ke O balik. Ambil jumlah berapa masa apabila dia gerak ke sini dari Y ke X, Y ke X balik ke O ini. Dia guna berapa masa? 16 tolak 12 iaitu 4 saat. Dia guna 4 saat untuk balik ke tempat yang asalnya. Jadi cikgu ulang ya. Graf yang nampak senang ini menunjukkan sebenarnya orang itu bergerak dari O ke X. Perlu bayangkan kalau cikgu gunakan X. Daripada X ke Y, tempat Y ni. Yang penting di sini tak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan. Dia mungkin berada kat tempat itu rehat tapi dia tak gerak. Tapi yang B ke C dia sambung bergerak ke C dan terus dia balik ke O. Dia bukan pergi ke tempat lain sebab dia balik ke O. Itu yang kegunaannya sesaran. Dia balik kepada tempat asalnya. Jadi cikgu nak kamu highlight satu demi satu ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Okey. Jadi kecerunan O ada posisi seragam. Jadi had laju dia adalah seragam. Had laju seragam untuk O ke A. Titik O ke A. Bukan jarak titik O ke A ni. Tapi A dan B ini kecerunan dia adalah sifar. Jadi had laju dia sifar. Budak itu berada dalam keadaan rehat dari saat kedua hingga saat ke-8. Jadi dia sambung lagi B ke C, sambung lagi B ke C. Murid-murid. Jadi had laju dia seragam balik, dia bergerak semula sejauh 50 meter. Dan last sekali kecerunan CD ialah negatif. Jadi CD negatif ni apa cerita? Dia ni apa cut? Tidak. Di sini negatif adalah had laju dia seragam tetapi bergerak dalam arah yang bertentangan. Inilah gunanya kenapa kita tak boleh guna jarak, kita lebih suka gunakan sesaran. Ada arah, jadi dia balik kepada tempat asal. Dia berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan had laju yang seragam. Pada muka surat 235 ini. Cikgu serahkan kepada anda supaya baca dan fahamkan graf sesaran masa dan kaitkan kepada graf had laju dan masa. Dia benda lain. Jadi cikgu ulang ya, ini ada lain. Graf had laju dan masa, cikgu tak nak membandingkan. Cikgu akan sambungkan pada minggu depan. Graf had laju masa dengan graviti dan juga inertia. Okey, harap semua orang boleh ikut dan faham. Kalau anda kata ada soalan yang tak faham, anda boleh tanya selepas ni ya. Dan jangan lupa jawabkan nanti kuis dalam bentuk tulisan. Okey, terima kasih semua.